الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، InsyaAllah kita sambung kuliah subuh kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, muka surat 40. Sebelum tu alhamdulillah kita syukur kepada Allah, kita Allah panjangkan umur kita, beri lagi kesempatan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan. Hari ini dah tanggal 14. Maknanya dah hampir separuh Ramadan nak selesai. Ada baki separuh lagi, yang barangkali belum tentu umur kita dapat habiskan selesai sehingga penghujung Ramadan, ataupun belum tentu lagi kita dapat bertemu pada Ramadan akan datang. Dan Ramadan kali ini agak berbeza daripada Ramadan yang lepas. 2 tahun tak boleh nak bertemu banyak. Nak iktikaf pun payah, duduk di rumah je. Kali ni Allah beri peluang kepada kita. Dan di antara yang sangat dituntut, ibadat yang dituntut di bulan Ramadan ialah iktikaf. Iktikaf di masjid ataupun surau lah. Surau yang memang diwakafkan sebagai tempat untuk sembahyang dan dilaksanakan sembahyang 5 waktu dalam dia. Ini di tempat yang dikatakan sebagai masjid. Cuma bahasa kita panggil surau. Adapun tempat bilik sembahyang yang hanya sebagai tempat yang transit orang, tak cukup 5 waktu, dia tidak dikira sebagai masjid. Maka ambillah kesempatan, banyakkan waktu kita berada di masjid ataupun di surau untuk kita beriktikaf. Yang kedua, alhamdulillah kita ni, pengajian kita ni tentang adab-adab pada Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi kena dah lah, kena sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dan Quran ini ibu segala perkara yang untuk kita kenal, untuk kita nak pelajari hal berkaitan dengan perintah Allah. Semua dekat Quran lah kan. Juga Al-Imam An-Nawawi dia tulis buku ni yang kita tengah pelajari ni, tentang adab kita dengan Al-Quran, peraturan kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni benda yang kalamullah yang hebat, yang maha hebat. Maka dia ada adab-adab dia, dia ada aturan-aturan dia, dan dia ada kaedah, cara dia yang betul. Saya semalam buka puasa tu, ada orang hantar daging harimau menangis black pepper. Tapi tak reti nak makan. Daging tahu, tapi dia ada macam suung, ada ni, lepas tu ada lada ada lima nipis, ada air sos dia. Nak makan ke mana lah tahu kan. Kita ambil cicoh je lah, rupanya dok gitu. Dia ada aturan dia. Kita duk kata tak jadi sebab tak kena aturan. Sama juga Quran lebih lagi. Dia ada aturan, dia ada adab dia. Dan kebetulan kita sudah berada dalam bab yang keempat dari kitab ini, tentang peraturan mengajar dan belajar Quran. Nak mengajar Quran dia ada aturan dia, nak belajar Quran dia ada aturan dia. Dan kita masih lagi dalam syarat yang pertama, aturan adab yang pertama. Tak habis-habis lagi bab adab pertama ni. Apa dia? Adab yang mula-mula kata Imam Nawawi, sama ada tu seorang guru ataupun seorang yang pelajar nak belajar Quran, yang pertama mesti dia buat itu kerana nak redha Allah. Nak redha Allah. Bukan senang nak buat kerana redha Allah semata-mata. Atau dalam bahasa lain sebut sebagai ikhlas. Ikhlas ini dia kena dilatih. Dan waktu yang terbaik untuk melatih keikhlasan kita ialah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni waktu terbaik untuk latih ikhlas. Sebab apa? Sebab semua orang sama ya. Semua orang lapar lah. Semua orang tak makan, tak minum lah. Orang kaya pun tak minum, orang miskin pun tak minum, tak makan. Orang tua pun yang sihat tak minum, tak makan. Kita hak muda pun tak minum, tak makan. Semuanya sama. Tak ada satu pun lebih.
Kan? Start daripada fajar sampailah terbenam matahari maghrib. Sama tak ada beza sikit pun. Nah, orang buka puasa dekat drawbridge ke, orang buka puasa kat rumah ke, lagi dah azan, dah apa, tak makan. Dia sama. Jadi ikhlas ni ialah kita rasa sama. Apa itu ikhlas dulu kita nak bincang? Ikhlas ni ialah kita rasa sama ya. Orang ada ke orang tak ada, tetap kita buat. Kalau kita buat sesuatu ibadat, sesuatu perkara perintah Allah, kalau orang ada, kita sesungguh. Orang tak ada, kita buat leweh. Itu tak ikhlas. Jadi ikhlas ni antara ulama kata sama saja di antara ada orang atau tak ada orang. Ketika kita ikhlas, maka begitulah puasa ni tu yang terbaik. Orang ada ke orang tak ada apa, tetap kita tak makan. Sama je. Sebab tu Ramadan ini, bulan puasa ni antara bulan yang cukup mudah nak lahirkan rasa ikhlas. Ni waktu terbaik untuk kita lahirkan rasa ikhlas. Baik, kita sambung perkiraan kitab kita muka surah 40. Bahagian bawah, perenggan bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Diriwayatkan daripada yang lain, jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebenaran, maka Allah memberimu cermin di mana engkau melihat segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Subhanallah. Ni bila orang tu lahir rasa ikhlas. Ikhlas dilahir dengan apa? Dilahir dengan ketakwaan. Dia takwa, dia mari lahir ikhlas. Orang tak ada ketakwaan, dia tak mari lahir ikhlas. Takwa ni apa? Al-khawfu minal jalil, rasa takut. Nak selesai. Bukan payah, bukan senang. Nak selesai. Orang tanya ustaz, orang lelah, mana ustaz puasa dia? Pakai apa ni? Spray lelah ni. Guna sudah. Kita pula ustaz ni, guru ni bukannya macam dengan orang dulu, alim semua bidang. Ulama dulu dia alim segala bidang. Imam Al-Ghazali, dia bukan takat alim dalam ilmu tasawuf, dia juga alim dalam ilmu akidah. Kitab besar-besar, dia juga alim dalam ilmu fiqh, bahkan dia alim dalam bab astronomi dan sebagainya. Bab perubatan pun dia alim. Bukan kata tak erti. Ulama dulu dia multitasking, banyak bidang dia boleh. Hebat. Kita learning dah satu bidang tu jelah kita. Tiba-tiba mari hari ni masalah benda yang baru, yang banyak, yang kita sendiri bukan kadar kemampuan untuk kita nak selesai. Kalau tanya ustaz, apa hukum orang pakai apa healing apa? Inhaler. Tak. Ustaz tahu bab hal apa? Bab hal asas kaedah hukum. Tapi ustaz tak tahu inhaler ni fungsi dia macam mana. Kita boleh wayak, yang tak bolehnya masuk sesuatu ain dalam rongga kita yang terbuka. Boleh jawab tu. Dah inhaler? Kita tak tahu. Ni spray ni, dia spray dia keluar apa? Ni banyak benda yang bahasan ulama yang kena dibincangkan. Supaya nak keluar satu hukum ni bukan satu perkara keluar hukum dengan perkara yang mudah. Maka kena ijtihad, kena dikaji, kena dipelajari. Ni mencabar orang zaman ni sebenarnya. Lebih susah. Nak tahu mana hakikat inhaler ni, kenapa hak tu ambil spray tu? Kena tanya. Keluar tu ain ke ataupun guana? Ada casak ke? Kena tahu, kena detail. Mana mencabarnya zaman ni. Orang tanya lagi puasa, orang pergi buat hemodialisis, buat dialisis. Orang sakit buah pinggang. Kita dah ingat dialisis dulu, masuk cucuk wayar, keluar darah, masuk darah. Rupanya medicine ni banyak jenis. Ada hak cuci darah, ada hak masuk air. Kita bukan reti belaka urat-urat dalam tubuh kita ni. Hak mana serongga terbuka, hak mana serongga tak terbuka. Bukan senang. Buka kitab lama ada sebutlah, dia kata kalau orang berbekam gini. Bekam dia setakat toreh-toreh. Dia tidak masuk sesuatu apa ni. Apa saya pun tak tahu lah istilah-istilah. Cikgu Romlin kita ada orang sains. Apa yang tiup-tiup dia masuk tu kan. Dia tanam saja syak ni. Gigi tu hulu je. Masuk injek bro masuk. Keluar darah, keluar darah. Hak ni masuk air, terbit air, keluar air, ganti balik. Dah mana puasa orang macam ni? Bukan satu benda yang mudah. Maka nak selesai benda ni, hak ni kita berhajat pada apa? Hak cermin ni. Petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Berapa ramai kita biasa kita jumpa para alim ulama. Para alim ulama
dia nak selesai bahasa tu hukum, akhirnya Allah tunjuk ke cara yang lain. Contoh, pernah berlaku pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni dia mikir tu macam kita. Kita mikir nak makan, ni mikir dah nak buka usaha makan apa. Tu je kita. Kenapa? Maring bilang dah, maring apa ni Imam nangis. Hari ni Imam dapat uluk kata. Dia mikir dah kita nak buka lagi. Imam Syafi'i tak macam kita. Imam Syafi'i dia fikir buat hukum sampai hukum anjing. Bukan takat hukum anjing najis mughallazah ke apa. Anjing ni, mana anjing hak yang dikatakan umur dia sampai umur balik. Sebab begitu dia mikir buat hukum. Kita tak mikir buat hukum gitu. Jadi Imam Syafi'i nak mikir anjing yang akil balik ni pun nak kenal. Anjing akil balik. Kenal. Rupa-rupanya Imam Syafi'i dia tengok anjing, dia tengok study cara perbuatan anjing. Rupa-rupanya anjing hak balik, bila dia kencing dia angkat kaki sebelah. Tu anjing hak balik. Baru dia keluar hukum. Ini hukum anjing yang balik. Subhanallah. Tapi nak beritahu nak sebab dapat jawapan tu. Mikir dia. Pernah satu ketika Imam Syafi'i ni dia belajar mengapa tak masuk. Tak tahulah. Imam Syafi'i tak ada orang paling bijak. Bijak sungguh, luar biasa kebijaksanaan Imam Syafi'i ni. Otak dia luar biasa. Bukan macam orang biasa kita ni. Tu anugerah Allah Imam Syafi'i. Tapi mari satu ketika tak faham baca. Kita rajin tak begitu? Tak rajin Ustaz. Sebab apa? Tak rajin baca. Dah, memang tak rajin baca, memang tak rajin tak faham. Orang rajin baca je, baca 3 kali, kenapa masuk ni? Lekat tak boleh mari, tak lagi. Imam Syafi'i pernah menghadapi benda tu. Sampai akhir dia baca tak faham ni. Dia pergi jumpa tok guru dia. Keluarlah satu syair yang masyhur, syakautu ilal waqi'i su'al hifdhi. Panjang syair ni. Aku mengadu kepada guru aku, Waqi'. Tok guru Imam Syafi'i ni orang Mesir. Guru ada sampai hari ni. Imam Waqi'. Syakautu ilal Waqi', aku mengadu kepada guru aku Waqi'. Su'al hifdhi. Buruknya hafalan aku ni. Buruk iman di sisi Imam Syafi'i tak macam buruk kita. Kita buruk kita jam terus. Tadi tak buat apa langsung. Imam Syafi'i ni ada benda sikit tak faham fikir macam buruk dah hafalan bagi dia. Tak faham, tak nak selesai masalah dia kata. Lalu guru dia beritahu kepada Syafi'i, fa'arsyadani, lalu dia ajar aku ala tarkil ma'asi, tolong tinggalkan maksiat. Allah, Imam Syafi'i buat maksiat. Ya, Imam Syafi'i buat maksiat. Tak tahu kalau Imam Syafi'i orang hukum ada dia buat maksiat, kita lagi tak tahu lah. Nah, Imam Syafi'i, guru dia kata Syafi'i kena tinggalkan maksiat. Dia maksiat dari sudut pandang para alim ulama salafus soleh. Dia tak macam kita. Benda harus bagi kita, bagi mereka benda yang tak bagus. Bagi kita benda harus. Tak apa je. Bagi ulama tak boleh. Kan? Dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang baik dah. Orang baik ni benda baik bagi dia. Tapi bagi orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu benda yang tak comel. Gitu Islam aja. Takkanlah Imam Syafi'i buat maksiat. Maksiat apa Imam Syafi'i buat? Semalam ada seorang tazkirah kat masjid, doktor. Dia baca statistik. Statistik ni tentang bila berlakunya PKP ni, penggunaan internet melambung tinggi. Bukan bil internet, penggunaan. Ramainya orang guna internet. Dan majoriti guna telefon. Meningkat berkali-kali ganda. Dan dalam banyak-banyak kajian yang dibuat, yang paling banyak orang layari ialah pornografi. Allah, kejut kita. Kita dengar setok lagi. Takut. Sebab apa? Zaman dulu-dulu, cerita zaman dulu ni, cerita 80-an. Dulu-dulu ni, kalau nak tengok benda tak molek kat mana? Pergi kedai ubat. Dulu kau jual ubat, kedai ubat. Biasa kat kotak ubat ni kadang-kadang ada gambar tak comel. Gambar tak comel pun setara menang kan? Gambar orang pakai tak senuh gitu je lah. Dulu-dulu. Tak ada dalam telefon ni. Mana ada telefon pintar, mana ada dulu.
Nak boleh nak tengok benda tu biasa pergi tempat orang jual ubat kadang-kadang. Jual ubat, try kali dia jual ubat kau nak. Dia nak jual ubat akar kayu je, dia selip benda lain. Ubat kuat lah, apalah. Dia macam mana? Nak boleh nak tengok benda-benda gitu, payah tu. Mana ada? Habis-habis buat dulu majalah lah. Kalau zaman dulu majalah apa? Wanita. Mari hak muda sikit lepas tu, mangga. Itulah ada pakaian hak seksi sikit orang panggil. Dah ada awak telanjang pun tak ada. Tu cerita dulu. Learning, kenapa tak ada dalam ni? Kenapa tak ada dalam ni? Tengah kuliah. Dah sekarang tu baik elang. Celah juga. Benda-benda gini. Tekan segera dia. Kita agak betul tekan segera. Tekan tubik lalu. Muncul anak cucu tak lalu ke belakang. Tengok orang dia toki. Tu nampak. Bukan nak buka pun. 2 tahun kebelakangan ni, penggunaan internet melambung-lambung. Penggunaannya lama ni. Gadget ni. Dan gadget yang paling banyak sekarang telefon pintar. Dan paling banyak orang layari ialah pornografi. Ada yang duk kata PDPR kat rumah ni tak apa. Tengok apa sebenarnya. Oh betul tu hak cikgu ngaji betul. Sebab dia MIMOS ni dia boleh check, detect. Kan orang boleh tengok mana website yang orang pergi. Dia ada, dia boleh keluar, dia boleh kaji punya. Oh canggih orang ni. Oh dengar kita settle takut. Dah hari ni hampir setiap anak-anak mesti ada telefon sebab PDPR. Nak belajar. Tak beli, cikgu suruh belajar. Anak 8, telefon ayah nak kongsi gua lah. Oh sudah beli. Tak suruh ni. Kita dengar apa? Nak cerita maksiat yang dikatakan kita dengan Imam Syafi'i. Kita dengan Imam Syafi'i. Macam mana dikatakan guru dikata hey Syafi'i ala tarkil ma'asi. Kau awak kena tinggalkan maksiat. Maksiat apa Imam Syafi'i buat? Ni nak cerita bila hati kita baca ni Allah beri cermin, beri petunjuk kat kita. Oh payah kita tau. Terlalu banyak kotoran-kotoran, terlalu banyak halangan-halangan yang kita nak dapat. Dia panggil wajilat hati yang bercahaya tu. Payah kita. Boleh mujur sangat-sangat kita. Alhamdulillah. Jadi apa maksud Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i ni hidup dia sibuk dengan belajar. Hidup dia. Umur Imam Syafi'i tak panjang. Barangkali panjang umur Cikgu Ramli daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal umur 55. Umur 55 meninggal. Orang lain hadapan saya ni banyak semua dah duduk 60 tahun ke atas. Boleh dah kat separuh harga belaka. Kan? Naik bas separuh harga. Tak, warga mah ni. Kan? Warga mah. Ada tak? Imam Syafi'i umur 55 meninggal dah. Tapi Masya Allah khazanah ilmu yang dia tinggal dekat kita sangat banyak sampai ke hari ni kita pakai. Maknanya apa? Walaupun ilmu umur dia 55, tapi manfaat ilmu dia barangkali Masya Allah, tabarakallah, panjang umur dia kalau nak kira. Nak tahu panjang tak panjang umur dia sampai hari ni dia sebut lagi Imam Syafi'i. Kan? Oh buat gini mazhab Syafi'i kata apa? Kita akan sebut gitu. Panjangnya umur dia, manfaat dia tu banyak. Nah, dia maksud apa Imam Syafi'i buat? Imam Syafi'i pun dia memikir, kenapa aku buat ni? Tak kena. Rupa-rupanya dia kata satu hari dia nak pergi belajar tu, dia ternampak betih kain selok. Kain selok seorang wanita, selok nampak betih. Nampak betih. Kita bukanlah ni, bukan betih ni. Kan? Nak tengok dalam ni bukan takat betih. Habis dari hujung rambut sampai hujung kaki dia jumpa. Imam Syafi'i ternampak. Dia nak pergi selok, ternampak. Rupa-rupanya dia ternampak tu, dia lekat. Dia ternampak tu, dia lekat di basirah mata, di pandangan ni salah satu jalan ilmu yang paling besar. Dia ada 2 benda jalan ilmu ni. Pertama mata, penglihatan, yang ketiga pendengaran. Hak ni dan tengok dan dengar dia lekat. Hak ni bahaya, dalam lekat ni bahaya. Imam Syafi'i ni mari tengok lekat. Dah dia orang kuat hafalan. Menyebabkan ganggu orang lain. Kita kan takat lekat macam-macam tengok. Nah. Allah Akbar. Hak tu pun lepas pada peristiwa tu
Tak boleh nak baca macam kata. Tak faham. Tak boleh nak apa. Su'al hifzi, buruk sangat hafalan tu macam kata. Allahu akbar. Maka guru dia besar, tak ada kilma'asi, mu kena tinggal maksiat. Baru dia teringat. Maka kita bila kita teringat maksiat kita tu satu perkara yang beruntung sebenarnya. Ada orang dia buat maksiat tak ingat lah. Oh, hamba tak tahu ustaz, berapa banyak dah buat benda tak molek ni. Tak ingat dah sekarang ustaz. Bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita lupa pada maksiat yang kita buat akan menyebabkan kita lalai daripada bertaubat. Sebab syarat bertaubat kita kena apa? Kita kena menyesali atas perbuatan yang kita buat. Oh, saya nak tahu dah ustaz banyak mana dah ustaz. Tak kira dah, biasa dah. Sampai tahap biasa dah habis. Ketika itu hati kita tidak lagi memandang dengan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang jadi dia pandang sesuatu bukan dengan pandangan daripada pandangan Allah. Dia pandang dengan pandangan nafsu dia. Dia pandang dengan pandangan nafsu lain. Maka bila pandang dengan pandangan nafsu dia akan kata apa? Kalau gitu buat apa kita nak marah sangat orang gay? Hari ni orang yang apa ni? Sibuk dengan apa? Kaum sejenis. Tuntut hak lagi. Dan salah satu kajian yang terbaru dia buat, kesan meningkatnya hari ni orang apa nama ni gay ni, orang yang nafsu dia cari kaum sejenis ni kerana faktor penggunaan internet yang sangat tinggi 2 tahun kebelakangan. Ini antara faktor dia. Bahaya. Nah. Ada orang di pandangan, apa salahnya? Saya pernah sebut dulu kan. Ada seorang profesor daripada universiti di Indonesia. Kan, Dr. Musdah Mulia. Orang yang mendapat anugerah yang hebat. Anugerah daripada macam-macam universiti yang terkenal, Harvard apa semua. Anugerah Nobel dia panggil. Nobel ni hebat lah, kita boleh apa kita. Ni anugerah Nobel hebat anugerah. Antara anugerah dia apa? Sebab dia pembela kaum transgender dan juga apa nama ni lesbian dan gay. Dia pembela, dia orang pendidikan Islam. Mari mana akal dia kita tak tahu. Orang pergi berdebat dengan dia, tanya macam mana pandangan kamu ni pelik ni. Dia kata Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dia kata. Oh, hebat dia. Kita bos setakat kita ni jangan nak pergi debat dengan dia, tak kena saja ya. Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mustahil Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang murka pada benda yang dibuat sesuatu berdasarkan kasih sayang. Oh, dia punya hujah. Dia buat ayat Quran. Dia kata hubungan hak orang buat sejenis ni secara kasih sayang bukan paksaan. La ilaha illallah. Hak orang ni dengar kau ustaz. Oh, betul-betul kan. Panggil dia bawa pergi majlis. Pakai tudung ni. Itu Musdah Mulia, salah seorang tokoh liberal di Indonesia. Saya tak pasti kena ban tak lagi dia punya website semua. Dulu boleh tengok pandangan-pandangan dia. Takut kita tengok. Takut ke mana? Kalau orang tidak ada asas agama yang kuat akan terpengaruh dengan apa yang dia pilih. Dulu kita pun di Malaysia pernah digemparkan. Siapa dia? Seorang tokoh agama liberal daripada Amerika, Dr. Aminah Wadud. Pernah jadi pesyarah di UiA. Dan ramai kawan-kawan kita pernah belajar dengan dia. Oh hebat. Tapi akhir balik Amerika jadi tok imam masjid. Dia orang puan. Baca khutbah dengan tok imam jemaah. Dalam soft habis capur lagi puan lagi. An-nas sawasiyah ka absyatil asnan. Wujud dia. Tak kan? Manusia ni sama ya. Seumpama beruh gigi. Beruh gigi zaman ni ya beruh gigi ada hak tinggi rendah. Dulu sama ya beruh gigi kita kan. Sikat gigi dia panggil. Sama je. Manusia sama, laki puan sama. Maka sembahyang tu sekali selang-seli laki puan. Pujuh dia kuat. Sebab apa? Sebab dia pandang dengan pandangan nafsu. Dia tak dapat ni. Maka kata dalam riwayat dia menyebut kita kena mohon dengan apa? Ikhlas ni. Nak belajar Quran ni kena mohon. Nanti kita tengok apa yang dilarang oleh agama. Belajar Quran ni benda disuruh, tapi ada benda yang terlarang, tak boleh buat. Maka bila kita pandang dengan pandangan agama, pandangan Allah, Allah beri cermin di mana engkau melihat segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat. Kita akan nampak kebesaran Quran. Kita akan dapat suluhan-suluhan hidayah.
Orang yang bertakwa kan, orang yang bertakwa, 'allamakumullah. Allah yang akan beri ilmu dia. Dalam Quran tu. Orang yang bertakwa ni, Allah yang akan beri ilmu dia. Allah yang akan tunjuk. Orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia furqana, pembeza, mana hak betul, mana hak salah. Doa yang berlaku dekat yang tadi kita sebut, Dr. Musdah Mulia, Amin Nawawi. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia tak dapat pembeza dia. Mana hak furqan, mana hak betul, mana hak salah. Dan hari ni kita cukup laku. Dengan teknologi hari ni banyak benda baru yang kita nak kena keluarkan. Maka para alim ulama, orang yang beragama tak kira lah, sangat berhajat kepada petunjuk Allah. Kita ni nak penentu hukum bukan senang. Bukan senang. Jadi hari ni kita kata zaman hari ni saya sebut tadi, banyak benda nak dipelajari. Ustaz bukan sekadar nak kena reti bahas agama ni, kena belajar juga. Orang tanya bab hemodialisis ni mana? Kena kita tanya doktor. Kena tanya pakar buah sakit, orang sakit pinggang. Sakit pinggang, buah pinggang. Sakit pinggang tukar urut kan. Buah pinggang. Hemodialisis ni mana? Apa proses dia? Saya ingat lagi bukan mufti wilayah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ketika mana dia nak buat satu buku, nak keluarkan satu garis panduan berwuduk untuk pesakit. Dia nak buat. Tapi bagus kawan-kawan doktor dia kata, "Doktor, Ustaz, sebelum kita nak buat buku ni, jom kita pergi hospital." Sebelum nak tulis ni, nak tulis mudah tuan-tuan, dalam kitab ada lah ke? Dalam kitab sebut lah ke? Gini. Tak apa kata. Tapi sebelum kita nak tulis ni, jom kita pergi hospital. Kita tengok. Kat hospital ni, macam-macam jenis pakar ada. Ada pakar ortopedik, kan? Ada pakar psikiatrik. Ada pakar ginkgo, benda apa lah, saya buat ginkologi ke apa lah. Ada pakar hak sakit puang ni, kan? Jadi bab perbidanan. Ada pula ke pakar-pakar ni. Pergi hospital, setiap tingkat kalau kita tengah nunggu, tingkat ni buat patah, tingkat ni buat bedah, tingkat ni gini, tingkat ni gini. Semua orang ni keperluan dia untuk nak berwuduk tak sama. Siapa pernah duduk hospital dah awak? Saya masuk hospital dah awak, saya cerita dulu kan. Apa kita tahu? Ketika tu nak ambil mana pandangan? Sebab majoriti tak mayang lah kan. Sebab apa? Rasa payah nak berwuduk kan. Nak ambil pandangan mana? Orang kata, ada orang dia masuk tak apa-apa sikitnya, tapi main juga tepuk sikit atas sini. Nak masuk air. Kiri kanan lah tu. Saya kena kiri kanan tu. Nak kita orang pun ada wayar dulu kiri kanan. Masuk pula time Covid, tak ada orang boleh teman. Nak buat ke mana? Kita dulu betul dah marah ke orang kata tak semayang lah. Kita kena duduk sekali baru kita tahu mana kepayahan. Payah bukan bermaksud tu buat, bukan. Payah tu macam mana nak permudahkan untuk dia beribadat. Lalu orang pun ajar dia. Sebab banyak bahas hukum hakam ni orang bincang bahas. Ada orang terlalu mutasyaddidin, ketat, keras sangat dalam bahas pendapat. Tak boleh, kena gini. Kenapa kita tak pandang agama itu dengan pandangan rahmat? Sedangkan banyak pandangan-pandangan ni, walaupun itu bukan dalam pandangan mazhab Syafi'i kita, tapi sesuai dengan keadaan dia, kepayahan dia, kesusahan dia, kenapa kita tidak boleh berlapang dada guna pandangan-pandangan ni? Dia pun pergi. Bila pergi tu, baru dia tengok hak nak tulis ni banyak kena ubah. Orang sakit patah lain. Ada orang kata kita kalau hak kena belak ni, kalau nak berwuduk atas belak ni, kena berwuduk sebelum tu. Nak berwuduk mana kawan tu masuk bilik bedah, tak sedar. Takkan tengah berdarah-darah ni. Sekejap doktor, saya nak berwuduk sekejap. Mana boleh? Kadang dah. Dan nak buat guna ketika tu. Ketika tu kena ada pandangan-pandangan yang kita kena tengok realiti. Ada orang tak tahu sikit je. Hak yang sakit kan, sikit je, tak banyak-banyak orang. Maka ketika itu barulah kena buat ni. Kena dipelajari. Termasuklah hari ni saya sebut tadi, kita baca baru tahu orang hemodialisis ni ada 3 jenis, 4 jenis. Berbeza lah ke? Bukan senang nak pergi hukum. Maka ketika itu kita berhajat pada apa? Hajat pada petunjuk Allah. Dalam Quran sebut yu'allimukumullah, Allah yang akan beri ilmu kepada kamu. Ini dipanggil ilmu kurniaan Allah. Kadang-kadang benda ni kita tak belajar mana pun.
Tapi mari macam dengan ilham dia bagi, untuk kita mudah faham sesuatu. Oh, kena buat gini, kena buat gini. Maka kalau urusan hak lain pun kita nak idea dia panggil, urusan buat agama lebih lagi. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah sebut hak pertama sekali, masih lagi berbicara bab hal nak redha Allah, ikhlas ni, kita belajar ni. Belajar, sebab tu lebih ilmu agama ni. Memang belajar sepatutnya nak redha Allah. Begitu kaedah dia. Adapun ilmu hak lain kita belajar sebab apa? Orang tu belajar nukang sebab apa? Sebab nak jadi tukang kayu, Ustaz. Esok dia boleh cari makan. Dia payah sikit lagi kerana Allah, dia payah sikit. Sebab memang itu tujuan ni. Belajar buat berniaga sebab apa? Sebab nak jadi niaga lagi. Nak suruh mengurus, mengagahkan kerana Allah semata-mata dia payah. Sebab tu di sini martabat ilmu dia lebih buat ilmu tentang hal mengenal Allah, tapi ilmu agama. Banyak pendapat ulama salaf berkenaan dengan hal ini, yang kami isyaratkan pada sebahagian daripadanya untuk mengingatkan apa yang dimaksud. Saya telah menyebut sejumlah pendapat dari itu dan menjelaskan dan di awal Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni karangan Imam Nawawi rahimahullah. Ada buka 20 jilid. Antara kitab yang masyhur Imam Nawawi ni, Syarah Muhazzab. Dan saya tambahkan adab-adab orang alim dan pelajar, orang yang faqih dan pelajar fiqh yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Itu kena pelajari ya. Dalam kitab-kitab yang lain nanti Imam Nawawi aja bukalah banyak. Imam Ghazali pun ada, bagus buku ni, Bidayatul Hidayah, terjemahan pun ada, kita belilah. Ada dalam tu bab Imam Ghazali tulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab seorang alim dan seorang penuntut ilmu. Dia ada adab dia. Dia ada aturan-aturan ni. Dia ada peta perkara yang perlu kita penuhi. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam bab banyak tajuk yang lain. Masalah tadi sebagai penutup. Hendaknya seseorang tidak bertujuan dengan ilmunya untuk mencapai salah satu kesenangan dunia yang berupa harta atau kepimpinan atau kedudukan atau keunggulan atas saingannya, pujian di antara orang banyak, atau mengarahkan perhatian orang banyak kepadanya, yang seperti itu. Ini hak payah kita nak buat. Dan waliknya memang kita buat ni. Waliknya bila kita belajar, tentulah nak mencapai satu kesenangan dunia. Oh, guna sungguh nak belajar ni. Nak jadi doktor, Ustaz, senang doktor. Maksud ni senang sikit dah. Kebanyakannya gitu kita. Nak belajar apa-apa sekalipun. Nak kesenangan dunia, nak pujian orang, nak mengatasi keunggulan orang lain, itu ghalibnya. Dah tu nak buat mana? Ni kena belajar supaya mengarahkan apa-apa hak keinginan kita tadi ni, nak perhatian orang, nak suruh orang kata kita hebat, suruh kena ajar supaya kita buat kerana redha Allah. Senang ke mudah? Senang ke mudah hak bila ya? Senang ke payah? Payah. Payah kena dipelajari. Nak didik hati ni sebab apa payah? Sebab benda tak nampak, benda tersembunyi. Tak ada orang nak tegur tak boleh. Zahir kita buat salah orang boleh tegur. Hak hati tak payah tegur. Tak boleh nak tegur, tak boleh nak tahu, tak boleh nak mengarahkan. Maka ini pesanan sehingga Imam Nawawi letak ni sebagai satu masalah. Hak paling berat, paling susah, bab hak urusan agama pun nak ni. Ni lagi berat. Urusan agama. Hendaknya guru tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu yang diperlakukan dari muridnya. Dan ini walidnya hari ni, orang nak. Ini cabaran orang guru ni. Banyak orang banding guru dulu, guru ni. Dulu ikhlas guru ni. Ini cabaran ni. Antaranya ialah kita kita mengajar tadi nak sesuatu yang diperlakukan oleh murid kita. Kita mengharapkan murid kita gini. Tak boleh. Kalau ada hak sebagian kita nak, tak mengajar. Tak boleh. Ini cabaran guru ni. Sama ada berupa pemberian harta ataupun pelayanan, meskipun sedikit dan sekalipun berupa hadiah yang seandainya dia tidak mengajarinya baca Al-Quran, terutama guru Al-Quran. Maka hal ni cabaran bagi orang yang jadi guru agama. Dia tidak boleh nak mengharapkan sesuatu yang terbentuk tadi. Ni jangan main dah ni. Tapi ada orang kata murah tahu cuma di sini kata. Tak bogok dah kata. Ini cabaran lagi. Bukan senang ya. Bukan senang.
Bukan senang kerana tuan-tuan. Orang dulu, tok-tok guru, saya pernah kita belajar di Tani, duduk dengan tok guru di Pondok Pombeng. Guru mengajar memang subhanallah. Cuma ya pondok-pondok ni. Tapi penghormatan masyarakat kepada tok guru ni kita tengah mengaji kita nak punguk bunyi lori bagi bohong. Kudu. Tanya saya, kenapa? Nyo. Orang hantar nyo selori ke tu? Lah ni ada gitu. Tu guru nak makan gula beli satang kat waktu nak. Ni, kena beli. Beratus je pula tengok. Sungguh ni. Suatu penghormatan masyarakat dulu tu hebat. Tu guru dia tak ada kerja lain. Dia ngajar je lah. Dia ada buat padi. Tapi penghormatan orang tu, tengok kita tengah belajar tengok je duduk. Orang hantar nyo. Mari tengok lagi pun orang tu. Orang hantar padi ada dulu. Mari bunyi kambing kembek. Orang tambak kat tiang rumah tok guru. Orang hantar kambing. Tok guru rayak nak apa? Orang pergilah ke tanah, nak ambil tanah tu pondok. Ni cerita zaman tu. Penghormatan dia sangat besar. Nak zaman tu. Zaman tu jangan kata tok guru pondok besar. Tok guru mengaji Quran. Anak kita khatam kan kita buat dulu. Gini pulut kuning ni. Buat balut telur, pergi hantar ke rumah tok guru, panggil ni. Ni penghormatan tu zaman tu. Nah. Zaman lagi tak lagi tu. Cabaran zaman lagi. Siap kena sama ni. Ustaz ni kena sama, kena pergi beri mahkamah. Jangan main tadi. Nah. Berbeza lah. Dulu penghormatan dulu. Ini zaman yang berubah. Sebab tu dulu pada asal awal salafus salih dia mengharapkan menerima upah. Yang kata guru, imam tak boleh terima upah dulu. Asal-asal ni. Bila tak boleh. Nah. Mari kemudian akhir ulama berkeluarkan fatwa boleh. Sebab apa? Sebab semata-mata kerana nak jaga agama ni. Kalau tak buat gini, tak terjaga agama. Kalau tak buat gini, pakai dakbang masjid. Kalau tak buat gini, pakai takda Tok Imam. Datuk Imam saya makan tak? Pernah berlaku zaman Khalifah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Tengah-tengah ni tiba-tiba dipikul barang lah, benda buat kerja. Sayyidina Umar tanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu nak pergi mana ni? Kamu khalifah ni." Sayyidina Abu Bakar jawab apa? "Anak isteri aku juga perlu makan." Sebab khalifah tak ada gaji tu. Tak ada gaji. Dia khalifah gitu lah. Sayyidina Abu Bakar kata, "Aku nak mencari nafkah. Anak isteri aku nak makan apa?" Sayyidina Abu Bakar kata, "Mu khalifah kan?" Lepas tu tak payah tak. Dah siapa nak pergi makan anak isteri aku? Aku nak cari makan. Maka mari zaman Sayyidina Umar, ketika itu dia peruntukkan pada Baitul Mal, ada untuk gubernur, ada untuk ni. Gaji dia bagi sistem gaji zaman ni. Ada. Sebelum tu ada. Ni nak sebut perubahan zaman yang sedang disebut dibincangkan oleh Imam Ghazali dalam hal ni. Sebab itulah kita kalau tengok apa-apa jangan kita mudah kata ke orang. Yang penting kita kata kat diri kita, kalau aku duduk kat situ puan agama. Kita kena gitu. Kita banyak baca bab agama, kita pandang orang. Kita jangan tengok bab agama pandang orang, tengok diri kita. Apa sumbangan aku? Apa hak aku buat? Apa hak aku tolong bab agama ni? Sebab tu dalam bab jaga agama ni, ulama bincang dengan panjang lebar. Nak jaga agama ni nak buat apa? Hifzuddin dia panggil. Pelihara agama. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah.